Kita akan mula sebentar lagi insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini, pengajian kitab Asy-Syama'ilus Syarifah yang disusun oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala, daripada yang terkandung di dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir. Al-Jami'us Shaghir. Jadi kitab yang kita baca ini adalah Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipetik daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Baik, pada minggu lepas kita baca sampai hadis yang ke-39. Minggu lalu kita baca sampai ke hadis 39 tu. Hadis 39 tu saya ulang semula sebelum kita sambung hadis ni. Malam ni kita sambung hadis ke-40, tapi kita baca sedikit hadis yang ke-39 untuk kita ulang atau kita terulang kaji sedikit hadis yang lalu. Hadis yang ke-39, kana ahabbu syarabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barid. Iaitu Imam Suyuti rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanad beliau sampai kepada pengarang kitab, iaitu minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah minuman yang manis lagi sejuk. Minuman manis yang sejuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam paling suka minuman manis yang sejuk. Dan saya dah jelaskan minggu lepas yang dimaksudkan dengan manis dan sejuk di situ ialah maksudnya bukan manis melampau dan bukan juga sejuk melampau. Yang dimaksudkan di sini ialah manis dan sejuk itu ialah
Contohnya macam air rendaman kurma atau air rendaman kismis ataupun air yang mana dicampurkan dengan madu. Maka air itu ada manis-manis, manis-manis buah ataupun manis sikit lebih daripada biasa. Maknanya dia bukan macam kosong. Dan dimasukkan dengan sejuk ialah maknanya bila air, kita kata air itu bila terbiar, macam disimpan dalam tempayan ke atau dalam bekas kulit ke, macam zaman dulu mereka simpan dalam bekas kulit. Kalau kita macam simpan dalam tempayan atau bau bekas, kalau dibiarkan maka dia akan jadi sejuk. Macam air perigi pun sejuk, tetapi dia bukan sejuk macam ais. Ya, macam ais yang kita letakkan sekarang ni, air yang sejuk kita letakkan ais batu. Dia bukan begitu. Baik. Jadi yang dimaksudkan itu ialah sama ada air itu ialah air dicampurkan dengan madu ataupun direndam dengan kurma ataupun kismis. Jadi itu yang dimaksudkan. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-40 yang kita sambung pada minggu ini. Minggu ini kita sambung hadis yang ke-40. Kana ahabbu syarabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-laban. Rawahu Abu Nuaim fi Tibbi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, adalah minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah susu. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah susu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab At-Tib, Tib mana kitab perubatan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, dalam hadis ni beritahu kepada kita bahawa minuman yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah susu. Jadi hadis ni dia tak bercanggah pun dengan hadis di atas. Hadis di atas menceritakan bahawa keadaan antara minuman yang baginda sallallahu alaihi wasallam suka iaitu ialah sejuk, manis. Dan juga selain daripada itu, baginda sallallahu alaihi wasallam suka minum susu. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka minum susu. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau zaman dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu. Antara susu yang baginda banyak minum ialah susu unta. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam juga banyak minum susu kambing. Sama ada susu unta atau susu kambing. Para ulama ada sebutkan dalam kitab-kitab syarah hadis bahawa antara susu yang paling baik ialah susu unta. Susu unta ni adalah paling baik. Wallahu alam, Allah Taala Maha tahu. Tapi ini disebutkan dalam kitab-kitab lah, kitab-kitab tib yang terdahulu, susu unta ialah susu yang paling baik. Jadi Nabi SAW minum susu. Susu ni dia ialah minuman yang panas. Susu ialah merupakan minuman yang panas. Jadi kan itu biasanya baginda SAW bila baginda minum susu, baginda SAW ada campurkan dengan sedikit air. Zaman dulu mereka minum bukan macam kita. Kadang kita minum dah masak, dah steril apa semua. Tapi zaman Nabi SAW minum macam tu saja. Jadi susu itu baginda SAW akan campurkan dengan sikit air supaya dia punya panas dia itu akan jadi kurang. Maka bila minum, maka menyebabkan perut agak tahan. Kerana kalau satu orang tu minum susu begitu sahaja, ialah menyebabkan perut jadi lawas. Memang biasa bila minum susu ni perut jadi mudah lawas. Jadi tetapi susu ialah minuman yang paling baik. Dan dalam hadis juga ada beberapa hadis yang menceritakan berkenaan dengan susu. Dan juga menyebutkan bahawa susu ni adalah minuman yang fitrah. Susu ialah merupakan tanda kepada fitrah, suci. Dan susu ialah minuman yang baik. Jadi susu ini ialah satu-satunya minuman yang mana dia minuman yang juga merangkumi makanan. Maknanya tidak ada apa-apa, dalam hadis terberitahu tidak ada apa-apa perkara, iaitu daripada makanan ataupun minuman, yang boleh merangkumi dua-dua, iaitu makanan dan minuman. Dia kan satu kita kata makanan, satu lagi minuman. Satu makan, satu lagi ialah minum. Jadi kalau contoh kata kita makan nasi, itu makanan. Kemudian kita minum air, minuman. Tapi susu ini ialah satu-satunya minuman yang merangkumi makanan. Dan tidak ada
selain daripada susu yang mana boleh merangkumi makanan dan juga minuman. Selain susu tak ada. Susulah satu-satunya kita kata benda yang mana dia minuman dan juga makanan serentak. Maknanya kalau satu orang tu, kalau lah kata contoh kata dia begitu lapar, kalau contoh kata dia minum susu dengan kadar yang agak banyak pun, sebenarnya dia ialah susu itu dari segi khasiatnya ialah boleh cover makanan dan juga minuman. Dan ini tidak terdapat pada mana-mana minuman yang lain. Bahkan juga makanan yang lain. Sebab kalau makan, makanan lah. Kalau minuman. Jadi minuman tu untuk minum, kan, untuk cover bahagian minuman tu air. Tapi yang susu ni dia boleh cover dua-dua. Tapi dia susu ni pun kalau kita minum, dia tak boleh minum terlalu banyak. Dia minum susu adalah baik, tetapi dia tidak, para ulama sebutkan juga, dia tidak boleh terlalu banyak sangat minum. Kerana dia ada juga, kerana menyebabkan macam jadi, ada juga macam mudaratnya. Tapi jadi kerana tu para ulama sebutkan bahawa susu ini dia perlu diseimbangkan, minum dia sederhana, dia perlu diseimbangkan dengan minum madu. Hadis pasal madu ni hadis 41 ni. Kana ahabbu syarabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-asal. Rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nuaimin fi Tibbi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ke-41 pula, iaitu minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah madu. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah madu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dan Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab At-Tib, kitab perubatan, daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ni pula bagi tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka minum madu. Macam mana? Kalau kita baca dalam syarah hadis, maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam biasanya minum madu itu dicampurkan dengan air. Maknanya air baginda campurkan dengan madu. Maka air itu jadi macam manis. Dia tak adalah manis sangat. Manis-manis buah lah orang kata. Kalau air segelas, kalau kita campur madu dalam mungkin, kalau lagi banyak lagi manis lah jadi air itu. Tapi itulah cara minuman Nabi SAW madu. Baginda SAW begitu suka, baginda paling suka minum madu. Jadi baginda SAW pun cara minum madu seperti mana disebutkan dalam syarah hadis, ialah baginda SAW minum campur dengan air. Air sejuk lah, air kosong, air sejuk, kemudian dicampurkan dengan madu, baginda SAW minum. Dan hadis ni maknanya dia tak bercanggah pun dengan hadis yang sebelum ni, iaitu bagi tahu bahawa baginda SAW suka minum sejuk dan manis. Maknanya inilah dimaksudkan. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, baginda SAW suka minum dua minuman. Baginda SAW suka minum dua minuman. Satu ialah baginda suka minum susu. Minuman yang paling baginda SAW suka ialah susu. Dan juga baginda SAW suka minum yang manis-manis lagi sejuk. Iaitu biasanya ialah minuman itu ialah madu. Madu yang dicampurkan dengan air. Dan kadang-kadang juga baginda SAW ada minum air nabid. Ini pernah diterangkan, iaitu pada hadis yang ke-39 dulu, air nabid iaitu air rendaman kurma. Juga sejuk, manis. Air rendaman kurma ataupun rendaman zabib. Zabib ni ialah kismis. Pun sama juga, manis, sejuk. Ini ialah minuman-minuman yang begitu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, baginda sallallahu alaihi wasallam suka minum susu. Dan juga baginda suka minum madu. Madu yang dicampurkan dengan air. Jadi sebenarnya minuman baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah seimbang. Minuman yang seimbang, iaitu susu ni dia macam minuman yang panas, madu ni sejuk. Jadi kepanasan susu itu diseimbangkan dengan kesejukan madu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam minum. Dan para ulama kata bahawa minuman yang Al-Imam Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam syarah Tirmidhi, iaitu dalam Aridatul Ahwadi, beliau sebutkan bahawa susu dan madu ini ialah merupakan minuman yang begitu terbaik. Terutama disebutkan bahawa susu unta. Kerana unta ni makan
daripada setiap tumbuhan. Mana unta ni dia boleh rumput, daun, apa-apa daun pokok dia boleh makan unta. Itu ialah susu unta. Kemudian juga lebah. Lebah pula ialah makan daripada putik-putik bunga. Dan ini bila dimakan dari putik-putik bunga tu maka menghasilkan madu. Dan kedua-dua minuman ini ialah minuman yang seolah-olah terhasil daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi susu terhasil daripada tumbuh-tumbuhan yang mana daripada gabungan beberapa tumbuhan, dan juga madu terhasil daripada beberapa tumbuhan, dan inilah merupakan minuman yang terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di sini juga menunjukkan maha suci Allah Taala yang mana menunjukkan kepada kita apakah minuman yang terbaik bagi kita. Tapi zaman ni kadang kita tak ambil berat kan untuk minum madu kan, dan juga untuk kita minum susu. Tapi disyaratkan juga ialah susu tersebut ialah susu asli lah kan. Dua-dua kena asli lah. Kalau susu ni fresh milk. Dia satu yang saya nak sebutkan juga bila sentuh bab susu ni, susu tin tu itu tak kira susu tu tuan-tuan. Susu tin itu bukan susu yang orang susu pekat. Itu memang bukan susu pun, itu gula je. Bahkan dia buat daripada olin. Olin ni maknanya kelapa sawit. Itu walaupun orang panggil susu pekat, hakikatnya dia bukan susu langsung. Satu lagi ada yang susu yang kalau kita pergi ke kedai, ada susu kotak, susu fresh milk. Bukan, silap. Susu full cream milk. Susu full cream milk ni dia bukan susu asli, dia juga ada melalui proses-proses. Mungkin juga dia asal daripada susu asli, tetapi dan dah dipejalkan jadi serbuk, kemudian dari susu tepung, lepas tu mereka buat balik. Jadi ini ialah juga bukan susu yang, walaupun juga asal daripada susu, tapi bukan susu yang asli. Susu yang begitu baik ialah susu yang fresh milk. Fresh milk. Kalau kita pergi kedai, kalau kita tengok, dia satu full cream milk, satu lagi ialah fresh milk. Yang susu yang terbaik fresh milk tu. Fresh milk, susu segar. Kalau full cream milk, susu penuh krim, itu bukan dari segi khasiat tak sama macam susu yang fresh milk ni. Jadi kalau tuan-tuan nak amalkan minum susu, maka disarankan minumlah susu fresh milk. Jadi susu fresh milk. Kalau kita minum tu ni, tapi susu tu sebaiknya kita kalau minum, lepas minum tu minum air sikit lah, ataupun campur. Kadang-kadang kalau kita campur dengan susu, kadang-kadang jadi dapat macam jadi cair kalau campur dengan air terus. Tapi kalau kita minum tu jangan minum macam tu saja, kadang minum sikit susu air, kerana untuk sejukkan susu tu supaya perut tak menggelodak. Kadang-kadang kalau tak biasa minum, kadang-kadang perut lepas minum susu ni perut jadi lawas. Tapi susu ialah minuman yang terbaik, kerana Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Okey, itu berkenaan susu. Kalau mungkin tuan-tuan nak cari lagi, mungkin ada orang juga jual susu yang mungkin lagi asli, mungkin ada juga, tapi tak banyak lah. Itu tak banyak. Ada kadang orang jual kan, dekat Seremban pun ada. Saya pun kadang selalu juga ambil susu asli, yang orang tu dia ada lembu, kemudian dia perah, kemudian dia hantar ke rumah. Dia hantar atau kita ambil dari rumah dia, ada. Tapi kalau nak mudahnya, di pasaran ada susu Farm Fresh ke, yang ada fresh milk tu, ataupun Good Day ke fresh milk ke, maka itu boleh dikatakan susu asli. Itu yang susu yang terbaik. Dan amalkanlah minum susu tersebut. Susu lain bukan tak boleh, tapi itu yang terbaik. Baik. Kat Malaysia senang ke nak cari susu unta? Susah sikit lah kan. Kat Saudi mudah lah. Saudi senang cari, tapi Saudi pun susu unta pun mahal juga. Malaysia saya ada susu kambing pun mahal juga. Tapi kalau susu lembu nak beli mudah ni, itu fresh milk tu lah. Okey, baik. Itu berkenaan dengan apa? Susu. Dan kemudian juga madu. Madu ni ialah juga madu yang terbaik, madu asli lah. Madu asli. Tapi nak cari madu asli ni pun kadang bukan senang. Kadang-kadang orang yang meniaga ni kadang juga ramai juga yang mana tipu. Jadi kena carilah madu asli ni. Jangan madu asli ni ialah madu yang mana ada madu asli ialah madu yang mana ada dekat diorang kata kat Yaman, kan negara kita pun ada. Tapi kena pastikan iaitu orang yang menjualnya itu adalah orang yang benar-benar jujur. Kadang-kadang yang ada tu susu madu tu kadang madu yang tak asli. Tapi macam mana pun
Maknanya madu yang baik itu madu asli. Kalau kita dapat tahu dengan apa-apa cara madu itu asli, maka amalkanlah. Tapi kalau madu itu tak asli, wallahualam, maknanya dia tidak memberikan khasiat ataupun penawar seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi madu ialah ada dalam Al-Quran. Bukan saya yang sebut, bahkan madu ini bukan mana doktor sebut, madu ini Allah yang sebut. Madu ni ialah apa dia? Allah bagi tahu ialah penawar bagi penyakit manusia. Maka sewajarnya juga kita sebagai umat Islam kena yakin dan amalkan madu. Cuma carilah madu asli. Tapi memang tak dinafikan bahawa dia agak mahal. Dia agak mahal madu. Tapi amal kalau minum madu. Paling kurang 1 hari sekali minum madu. Sebaiknya minum madu campur dengan air. Macam yang Nabi SAW lakukan. Dan sebaiknya kalau minum madu ni perut kosong. Macam pagi-pagi itu kita bangun. Jadi madu tu dicampur dengan air. Kemudian minum. Ini yang terbaik. Ini adalah yang terbaik. Dia minum dalam keadaan perut kosong. Jadi amalkan perkara tersebut. InsyaAllah di dalamnya ada banyak kebaikan dan kesembuhan daripada pelbagai penyakit. Sebab kadang-kadang kita ni bila makan, penyakit tu semua berkumpul bila lepas usia 40. Dia lepas usia 40, penyakit tu semua datang. Penyakit datang. Usia 40, 50, penyakit semua waktu tu datang sekali. Satu package kan, darah tinggi, kencing manis semua datang. Time usia 20, 30 tak datang, tapi lepas dah 40 dia mula datang. Sebab apa? Sebab waktu daripada awal lagi pun kita tak pernah lagi mengamalkan apa-apa perubatan atau makanan sunnah. Ialah perubatan dan juga orang kata gaya hidup sihat. Jadi kerana itu sebenarnya daripada muda lagi, terutama orang yang muda, kena amalkan gaya hidup yang sihat dan juga pemakanan-pemakanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan paling kurang minum susu, amalkan madu dan juga habatus sauda. Amalkan, kerana itu Nabi SAW bagi tahu. Nabi ajar kepada kita dan pasti Nabi tak ajarkan kepada kita benda yang tak baik. Pasti Nabi, apa yang Nabi ajarkan pasti benda baik. Tetapi orang yang beriman, dia perlukan keimanan, keyakinan terhadap apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita semua. Okey, sambung. Okey. Hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42. Abang sikit nak tanya, Abang Ikmal tadi yang pasal bunga, minggu lepas kita ada baca tu. Tadi baru teringat. Minggu lepas kita ada baca bahawa Nabi SAW, kalau kita tengok, sebelum kita ada baca hadis 37 tu, ni nak tanya balik, hadis ke-37 tu, hadis yang ke-37, iaitu antara bunga raihan yang paling disukai Rasulullah SAW ialah bunga fariyah. Bunga fariyah. Saya dah kongsikan bunga tersebut untuk kita tengok apa jenis bunga itu. Minta kalau Abang Ikmal ada dapat gambarnya, hantar ajab. Kalau boleh lah, tak tahu ke tak boleh kan gambar ni tu ke tak boleh kot, dia hanya boleh tulis so ini boleh hantar gambar, maka hantar gambarnya supaya semua tengok lah. Apa nama bunga ni tu, bunga fariyah tu panggil apa kan, dia adalah bahasa sainsnya tu. Okey, baik. Kalau ada gambarnya tu, hantar gambar dekat sini supaya semua orang tengok kalau boleh lah. Dan kemudian kalau siapa tahu bunga tu bunga apa, bagi tahu. Dia antara jenis-jenis bunga raihan juga, macam antara bunga raihan dengan bunga dengan inai. Okey, sambung. Hadis yang ke-42, sambung. Hadis ke-42, kana ahabbu syuhuri ilaihi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban. Rawahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang ke-42 ialah bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di dalamnya ialah bulan Sya'ban. Bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa ialah bulan Sya'ban. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil berat untuk berpuasa sunat banyak dalam bulan Sya'ban. Ini satu hadis. Riwayat Imam Abu Daud rahmatullah alaih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bulan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa ialah bulan Sya'ban. Maksudnya ini ialah puasa sunat. Puasa sunat bukannya puasa wajib. Bukan puasa fardu. Sebab kalau puasa fardu iaitu bulan Ramadan lah kan. Tapi maknanya di antara bulan yang baginda sallallahu alaihi wasallam ambil berat untuk banyak berpuasa dalam bulan tersebut ialah bulan Sya'ban. Jadi ada hadis lain yang bagi tahu bahawa Nabi SAW ada beritahu bahawa puasa yang paling afdal selepas bulan Ramadan, puasa bulan Muharram. Maknanya Nabi SAW menggalakkan supaya berpuasa dalam bulan Muharram. Dalam bulan Muharram juga ada hari Ashura.
Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan berpuasa dalam bulan Muharram. Itu juga ada diberitahu dalam hadis. Jadi sebenarnya hadis ni tak bercanggah pun. Maknanya para ulama sebutkan di antara bulan yang baginda sallallahu alaihi wasallam banyak puasa iaitu bulan Syaban, dan baginda juga menggalakkan puasa dalam bulan Muharram. Maka kerana itu dalam fiqh disebutkan bahawa bulan yang paling afdal, maknanya ni kalau kita ikut secara bulan bukan hari. Ini kalau kita ikut sepanjang bulan, dari sudut bulan yang afdal kita berpuasa selepas Ramadan iaitu Muharram. Lepas tu apa dia? Syaban. Lepas tu ialah Rejab. Jadi Nabi SAW banyak berpuasa iaitu dalam bulan Syaban, selain daripada bulan-bulan yang lain. Jadi sehingga kan dalam hadis saya beritahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau kata bahawa Nabi begitu banyak berpuasa. Hanya beberapa hari je Nabi tak puasa dalam bulan Syaban. Jadi kesimpulan dia ialah, para ulama sebutkan hikmah dia ialah kerana nak menyambut bulan Ramadan. Dia kan Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi sejak Rejab lagi Nabi SAW dah mula banyakkan puasa. Dan baginda juga dah mula banyakkan amal, tambah amal berbanding bulan lain. Rejab juga ialah termasuk dalam bulan haram. Baginda SAW menggalakkan puasa dalam bulan Rejab. Kemudian lepas tu masuk Syaban. Lepas tu Ramadan, Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi bila nak masuk Ramadan, baginda SAW dah banyakkan puasa. Antara hikmahnya ialah sebab nak menyambut Ramadan. Jadi ini puasa sunat. Puasa sunat, maka puasa yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, maknanya bulan yang baginda SAW banyak berpuasa ialah bulan Syaban. Selain daripada bulan Muharram yang baginda galakkan, dan juga bulan Rejab yang juga baginda SAW banyak berpuasa. Dalam riwayat hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia beritahu bahawa baginda puasa begitu banyak sehingga mungkin 1-2 hari atau mungkin beberapa hari je Nabi tak puasa. Maknanya baginda begitu banyak puasa dalam bulan Syaban. Baik. Hadis yang ke-43. Kana ahabbu sibaghi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-khalla. Rawahu Abu Nuaim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rawahu Abu Nuaim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-43 ni iaitu celupan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni celup baju ni. Orang kata pewarna. Atau kita kata apa nak terjemah sini, maksudnya antara bahan yang digunakan untuk untuk apa, warna baju. Maknanya antara bahan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk warnakan kain atau baju ialah cuka. Hadis riwayat Abu Nuaim daripada Ibnu Abbas, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Okey, saya ulang semula terjemah dia. Hadis ni kalau ikut sebenarnya terjemah dia begini je. Celupan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah cuka. Adalah celupan yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka, iaitu cuka. Itu kalau terjemahan lafziah dia. Tapi kalau kita terjemah dari segi mafhum bagi mudah faham, ialah maknanya bahan pewarna, kita kata bahan pewarna kain. Macam zaman dulu kain kan, kain orang tu macam putih kosong dia. Bahan pewarna kain yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka gunakan untuk mewarnakan baju ialah cuka. Maksudnya antara bahan yang diadukkan. Ini zaman dulu. Zaman sekarang tak ada dah. Zaman sekarang dah ada teknologi yang lebih maju lah. Zaman dulu maknanya bila antara bahan yang mereka gunakan untuk kan bila contoh kata macam baju tu, kain tu nak bagi macam berwarna, dia diletakkan dalam air. Bila letakkan dalam air kan, kemudian lepas tu dia dicampurkan juga dengan cuka. Wallah alam cuka jenis apa, tapi dicampurkan sekali, kemudian dicampurkan warna, jadi dia lebih macam meresap dalam kain tu. Dia lebih macam nila lah. Kalau macam kita sekarang ni nila kan. Zaman sekarang kita ni nila kan, orang pakai baju putih, kadang-kadang dinilakan baju tu. Sekarang pun orang dah jarang pakai nila lah. Tapi kalau kita macam contoh ni nila ni pewarna lah. Nak bagi kadang baju ternampak macam putih, tak nampak macam lusuh sangat, kain jubah putih, orang letak nila. Jadi dicampur, digaulkan dulu nila tu, jadi biru air tu, kemudian baru direndamkan jubah. Maka jadilah jubah tu
jadi warna ni biru kan, atau biru apa, putih kebiru-biruan. Jadi begitu juga dulu antara bahan yang baginda sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk untuk mewarnakan baju, iaitu antara bahannya ialah menggunakan cuka. Jadi celupan bahan pewarna untuk kain tu ialah juga dicampur dengan cuka. Tak tahulah, saya pun tak pernah cuba, tapi maknanya ini antara zaman dulu mereka punya cara. Okey, baik. Jadi itu cuka. Ini satu makna kat sini boleh terjemah macam tu. Atau boleh juga satu lagi terjemah ni ialah, satu terjemah begitu. Dan ini yang saya tengok dalam syarah juga disyarahkan begitu. Tapi boleh juga hadis ni diterjemahkan bahawa antara celupan makanan yang baginda sallallahu alaihi wasallam paling suka juga ialah cuka. Saya tengok dalam syarah hadis ni yang dibuat oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi rahmatullah alaih, disebutkan iaitu celupan untuk baju. Tapi kalau kita tengok juga boleh juga celupan itu iaitu celupan makanan. Maksudnya roti cicah dengan cuka. Pun boleh juga. Mana antara orang kata cicah lah, kalau nak mudah fahamnya, antara cicah yang baginda sallallahu alaihi wasallam suka ialah cicah cuka. Cuka ni cuka apa? Cuka buah. Kalau makanan, mana cuka buah. Dia bukan cuka yang kita campur dalam makanan sekarang. Cuka buatan tu bukan. Cuka tiruan tu bukan. Cuka buah. Macam kita take apple cider ataupun kurma tu kan. Apa date kan, kurma punya cuka tu. Maka itu yang zaman dulu mereka mencuka yang tu. Kan dia masam, biar, lepas tu jadi dijadikan cuka. Jadi itu yang Nabi SAW biasa kadang-kadang cicah roti tu. Sebab zaman dulu kadang roti tu keras, tak ada apa-apa. Mereka bukan makan dengan kuah macam kita sekarang. Kadang-kadang ada kuah, tapi kuah ni jarang jumpa. Jadi Nabi SAW akan cicahkan roti itu dengan cuka. Cicahkan roti itu dengan cuka. Bagi sedap sikit, boleh makan. Kalau tidak, roti itu roti kosong je. Kita sekarang kalau roti gardenia, kalau kita makan roti kosong tak larat. Kita akan campur dengan, kita akan letaklah kan jam, peanut butter, atau kita akan letakkan dengan ialah coklat ke, atau kita akan letak dengan kaya, campur dengan butter, kadang-kadang campur dengan mentega. Barulah kita larat makan. Kalau tidak, tak larat makan. Kadang-kadang orang letak sardin. Maknanya kalau roti kosong kita tak larat makan. Tapi zaman dulu biasa mereka makan roti kosong. Kadang-kadang ada sikit lah jumpa kuah daging. Campur sikit. Tapi Nabi SAW paling suka campurkan, cicahkan dengan cuka. Makan. Nak bagi tahu betapa sederhananya dan betapa kita kata begitu sekali simpelnya kehidupan Rasulullah SAW. Kalau kita pun tak larat nak makan tu. Dan saya juga pernah cuba juga kan. Makan roti tu kan letak dengan ni. Dia masam-masam. Tapi kadang kita tak mampu nak makan, dia macam masam sikit nak makan roti tu. Maka apa kita buat? Campurkan cuka tu dengan madu. Madu campur cuka, jadi macam masam-masam manis lah. Baru campur dengan roti. Cicah dengan roti maka makan. Itu pun roti kita dah lembut. Bukan roti kasar macam dulu. Okey, sambung. Hadis yang ke-44. Hadis yang ke-44, kana ahabbu sibghi ilaihi sallallahu alaihi wasallam as-sufrata. Kana ahabbu sibghi ilaihi sallallahu alaihi wasallam as-sufrata. Rawahu Tabarani an ibni Abi Aufa, radhiyallahu anhu. Ini pula apa dia? Ini juga iaitu bahan celupan. Ini sama juga macam tadi. Bahan celupan yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka untuk digunakan untuk warnakan baju. Maknanya celupan yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka untuk warnakan baju. Saya terjemahnya tu adalah celupan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk mewarnakan baju ialah celupan kuning. Celupan kuning. Celupan yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka untuk warnakan baju ialah celupan warna kuning. Ni zaman dulu apa dia? Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam celupkan dengan warna kuning za'faran. Za'faran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada pakai baju warna kuning. Ada. Tapi dia kuning dia bukan kuning macam kuning menyala tu.
Dia kuning macam kita kata kuning-kuning agak kuning za'faran lah. Maknanya za'faran ni bila dia letakkan lain, lepas tu kemudian dicampurkan, dia letakkan baju, jadi macam jadi kuning-kuning cair macam tu. Nabi SAW juga ada pakai baju warna kuning. Jadi bila Nabi SAW warnakan baju, baginda ada warnakan baju dengan warna apa? Kuning. Jadi celupan tu warna kuning. Biasanya zaman dulu iaitu diwarnakan dengan warna kuning, kan? Warna kuning. Ini satu terjemah. Satu terjemah. Ada terjemah iaitu pertama maknanya kuning tu pada baju. Maknanya kita kata baju tu diwarnakan kuning. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka warnakan baju dengan warna kuning. Selain daripada baginda ada pakai juga baju-baju warna lain. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pernah pakai baju warna merah. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada pakai warna hitam, biasanya pakai warna putih. Tapi pernah juga baginda sallallahu alaihi wasallam pakai warna apa? Warna kuning. Dan baju itu dicelupkan dengan warna kuning. Ini ialah satu terjemah. Ini ialah satu terjemah. Tapi kalau kita tengok dalam beberapa riwayat pun bahawa ada, contohnya macam Sayyidatina Ummi Khalid radhiyallahu anha pun cerita bahawa aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pakai baju warna kuning. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu apa ada dalam riwayat dalam Abu Dawud, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ditanya, "Kenapa tuan warnakan baju dengan warna kuning?" Apa jawab beliau? Ibnu Umar radhiyallahu anhu jawab bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah baginda suka apa-apa warna melebihi daripada warna kuning. Maksudnya antara warna yang baginda sallallahu alaihi wasallam suka ialah warna kuning. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada warnakan baju baginda dengan warna kuning, sehingga kan serban baginda pun baginda ada warnakan dengan warna kuning. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Baik. Jadi yang baginda sallallahu alaihi wasallam warnakan ini ialah baju baginda warna kuning. Dia kuning ni ialah bukan kuning pekat merelit tu, tapi kuning-kuning yang kita kata kuning-kuning cair. Ialah bila za'faran campur air, dia akan jadi kuning kan. Tapi kuning dia pun bukan kuning pekat sangat. Maka kemudian di baju yang warna putih tu direndamkan, maka jadi warna kuning. Orang kata kuning-kuning cair. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada pakai. Bukan warna kuning yang pekat kan, bukan kuning pekat tu. Kerana apa? Ada tegahan pakai warna kuning pekat. Tapi para ulama kata itu mana kita termakruh tanzihi dia pakai warna kuning. Tapi bukanlah warna kuning yang macam kita tu kuning yang betul-betul kuning menyala tu. Itu adalah tak digalakkan, tapi masih boleh pakai. Tapi yang ini dimasukkan kuning-kuning cair. Sebab kalau kita tengok zaman dulu mereka punya kuning tu kalau baju daripada za'faran. Za'faran mungkin zaman dulu kualiti yang high quality punya. Jadi bila dia dendamkan, kuning dia turun. Mungkin kuning ni, kemudian lepas tu kuning tu diwarnakan dengan diwarnakan baju dengannya. Jadi Nabi SAW ada pakai baju warna kuning. Ini satu makna lah. Satu lagi makna ada juga yang kata kuning di sini iaitu inai. Belakang saya ni belakang saya ni warna apa nama panggil warna ni warna belakang saya ni macam warna pink ni. Kan macam peach. Belakang saya ni warna peach. Ini kuning ni ialah kuning-kuning cair lah kan. Okey, baik. Jadi itu ialah berkenaan dengan apa pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tak ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini iaitu inai baginda warna kuning. Tapi inai ini ialah inai biasanya putih. Astaghfirullahalazim. Inai biasanya warna merah, maaf tersilap. Inai ialah warna merah. Tapi inai ni kalau dia dah makin cair dia akan jadi kekuningan. Jadi boleh jadi maksud dia begitu. Maknanya di antara inai yang baginda sallallahu alaihi wasallam suka ialah inai yang kekuningan. Tapi hakikatnya ialah dia kuning. Dia kuning ni bukan kuning yang tu, kuning ialah merah-merah kuning kan. Merah-merah ada kan, merah tu lepas tu kalau inai lepas dah lama dia akan jadi macam kuning-kuning. Jadi sebenarnya itu maksud dia iaitu inai. Jadi di hadis ni boleh diterjemahkan dua. Hadis ni kita boleh terjemahkan dua. Apa terjemah pertama? Iaitu Nabi SAW suka celupan untuk warnakan baju ialah warna apa? Warna kuning. Ini kalau baju. Yang kedua ialah baginda SAW suka
inai yang kekuningan. Maknanya kita kata merah kekuningan. Bukan kuning solid, tapi kuning yang merah kekuningan. Baik, sambung. Hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45, kana habbu ta'ami ilaihi sallallahu alaihi wasallam ath-tharida minal khubzi wa ath-tharida minal haisi. Rawahu Abu Daud wal Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Rawahu Abu Daud wal Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang ke-45 pula ialah disebutkan bahawa makanan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah roti sarid. Saya akan jelaskan lepas ni. Roti sarid, sarid, ro ya dal, sarid. Makanan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah roti sarid. Nanti saya akan terjemahkan balik supaya kita faham. Makanan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah roti sarid dan sarid minal haisi. Sarid minal haisi ni iaitu apa dia? Roti yang dicampurkan dengan kurma. Hais. Roti yang dicampurkan dengan kurma. Ini antara makanan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita kata begini. Sebentar saya terjemah balik saya betulkan balik terjemahannya, iaitu makanan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah roti sarid dan juga sarid minal haisi. Sarid minal haisi ni maksudnya halwa kurma. Jadi antara makanan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah roti sarid dan juga halwa kurma. Kita tahu macam kuih halwa kurma. Baik. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud dan Imam Hakim, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, saya ulang semua terjemah dia. Makanan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah roti sarid dan juga kita kata halwa, kuih halwa kurma. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala, apa dia roti sarid? Makanan ini terjemah adalah makanan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah roti sarid dan halwa kurma. Okey, baik. Okey, terjemah tu. Okey, kita tengoklah apa dia roti sarid. Nanti terjemah yang hadis ke-45 ni itu tulis balik selepas saya terangkan roti sarid ni apa dia. Roti sarid ni ialah roti yang mana roti yang dicarik kemudian diletakkan dan dicampur direndam dalam kuah. Roti itu direndam dalam kuah. Mungkin kuah tu kuah kosong ataupun kuah kurma, kuah daging. Biasanya kuah daging. Dan mungkin juga dicampur dan kadang-kadang dicampurkan dengan daging. Maka makanan ini dipanggil sarid. Makanan ini dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil sarid. Mana apa dia sarid? Iaitu roti yang dicarik-carik kemudian direndamkan dalam kuah daging. Sama ada kuah saja ataupun dicampurkan dengan daging. Maka makanan ini dipanggil apa? Sarid. Jadi kalau kita terjemahkan balik, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam suka roti sarid. Iaitu roti sarid ni apa dia? Roti yang dicarik-carikkan dan direndamkan dalam kuah daging. Makna roti sarid tu apa dia? Roti yang dicarik-carikkan direndamkan dalam kuah daging. Orang Melayu ada makan makanan yang agak hampir dengan makanan ini. Apa dia? Iaitu roti banjir. Kalau kita lihat bahawa kadang-kadang kan orang pergi kedai mamak kan mau roti banjir. Jadi mamak tu apa? Mamak tu dia potong-potong roti tu, lepas tu letakkan kuah. Tapi biasa kita makan dal lah. Tapi kadang-kadang ada juga kadang kuah kambing kan, campurkan. Jadi ini ialah makanan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu suka makannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita dah belajar, maka amalkan. Pergi kedai kan, walaupun kita bebas lah nak makan apa makan. Janji halal. Tapi maknanya kalau satu orang ada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia juga makan makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tadi beritahu bahawa Rasulullah suka makan roti sarid. Roti yang kita dah terangkan tadi. Jadi kalau kita nak amalkan, kalau kita iaitu apa dia?
Macam roti banjir tu lah. Roti canai tu di ni tu. Atau boleh juga mungkin roti canai. Atau mungkin capati. Capati tu kita cari kan rendam dalam kuah daging. Atau kuah lah, kuah. Dia sebenarnya tak disyaratkan kuah daging. Biasanya Nabi makan dengan kuah daging. Kalau kita tengok dalam syarah hadis, Nabi SAW makan dengan kuah daging. Jadi roti tu roti apa? Zaman dulu roti keras. Kalau kita sekarang mungkin roti canai. Apa lagi boleh? Roti capati. Atau mungkin roti gardenia tu kita cari kan. Kemudian kita pun campur dengan kuah daging. Itu pun adalah boleh. Kan? Lagi apa lagi? Atau apa-apa roti lah. Kan kadang-kadang mungkin ada roti French tu kan yang keras tu. Itu pun kita koyak kan. Kemudian campur kuah daging. Itu memang sedap. Kan roti French tu kan yang keras tu. Dia potong-potong kan. Kemudian rendam, acuk masuk dengan kuah daging. Jadi makanan ini adalah disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dia lembut lah kan. Sebab tu saya terangkan tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dulu punya makan roti mereka keras. Jadi kenapa Nabi suka makan ni? Dia agak lembut. Dia lembut. Jadi sedap nak makan. Berbanding roti keras, kadang nak makan roti keras tu kadang kita nak ni, lagi zaman dulu. Kan jadi roti itu lembut. Jadi bila dah rendam dengan kuah daging, jadi pun ni kemudian satu mudah nak kunyah, kemudian sedap. Jadi kerana itu Nabi SAW suka. Jadi kalau orang tanya makan roti canai, capati, banjir, niat seperti roti sarit dapat pahala sunnah. Maksudnya kita makan tu dengan niat untuk ikut sunnah Nabi. InsyaAllah dapat sunnah. InsyaAllah sudah pasti dapat pahala sunnah. Tapi bila ada ilmu lah. Kalau kita makan saja macam tu je, tak adalah dapat ni kan. Tidaklah dapat pahala. Tapi bila kita dah belajar, maka kita makan tu dengan kerana nak ikut sunnah Nabi SAW. Kan bila kita minta roti banjir tu kerana nak ikut sunnah Nabi, maka dapat pahala. Nak ikut sunnah Nabi SAW dengan niat kita yang betul tersebut. Walau ada orang memang dah suka makan, silakan teruskan. Tapi bila dia dah belajar ilmu, maka dia makan tu dengan niat tersebut, maka dia akan dapat pahala sunnah kan. Roti apa lah, kalau roti jala dulu pernah kecoh satu orang ustaz kata bahawa roti jala tu ialah sunnah. Sebenarnya bukanlah maksud ustaz tu bahawa roti jala tu sunnah. Maksudnya satu sudut roti jala kalau dicari kan campur dengan kuah daging, kari sebagai contohnya, maka jadi lebih kurang hampir macam sarit lah. Kan? Sebab roti jala tu pun roti juga kan. Dia tepung yang dibuat roti juga. Maka pun boleh lah. Jadi roti tu tak kisahlah roti apa. Roti gardenia, roti slice tu, roti French tu ke, roti capati, roti banjir, roti jala, campur dengan kuah daging, rendamkan, maka dia jadi tarid. Dia boleh dipanggil tarid, maka amalkan dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Yang seterusnya tadi apa dia beritahu bahawa halwa kurma. Okey, halwa kurma ni macam mana? Ialah zaman dulu, iaitu macam kurma tu dia dicampurkan dengan macam keju dengan mentega dan diadun dengan sekali. Kurma tu dicarik. Ada macam tadi tu roti carik. Yang ini kurma tu macam dicarik. Lepas tu dicampurkan dengan mentega dengan roti. Jadilah macam kita kata kuih kurma, halwa kurma. Maka makan. Nabi SAW suka makan tu. Tu dalam bahasa Arab dipanggil hais. Hais ni kita kata macam halwa kurma lah. Kan kalau kita ada tak? Kalau kita ada hampir-hampir macam tu, orang Melayu ada buat, iaitu kita panggil, orang Melayu panggil apa? Biskut apa panggil? Biskut yang dalam letak kurma tu. Biskut Arab ke? Orang panggil biskut Arab ke? Ataupun biskut makmur ke? Macam tu lah lebih kurang namanya. Kan? Tapi maknanya ada biskut kadang orang Melayu buat kuih, dalam dia letak kurma. Dia orang potong dengan kurma sikit kan, letak kurma. Lepas tu kuih dia punya luar tu dibalutkan dengan tepung. Tepung tu pun biasa mereka campur dengan margarin semua. Kemudian dibuat kuih, makan. Itu ada hampir-hampir sikit dengan hais. Hais yang dalam sunnah Nabi SAW. Hais dia ejaan dia ha ya sin. Sebab kalau kita tengok bahawa hais ni, iaitu Nabi SAW suka makan halwa kurma, yang dalam bahasa Arab dipanggil hais, iaitu dia kurma yang dicampurkan dengan akik ni, maksudnya susu yang dah kita kata macam keju lah, susu yang kental tu, campur sekali dengan mentega. Maka dipanggillah hais. Nabi SAW suka makan tu, halwa kurma. Jadi kalau orang Melayu ada makanan mereka agak hampir kuih raya tu, iaitu tak salah saya dipanggil biskut makmur ke.
Cuba sesiapa bagi sikit ni, kan orang perempuan ke kalau tahu. Tak salah saya panggil biskut makmur rasanya. Yang ada kurma, kemudian diletakkan luar dia tepung tu pun campur dengan margarin atau mentega. Jadi orang Melayu pun ada amal perkara tersebut. Jadi Nabi SAW antara makanan, bila kita baca dalam hadis, Nabi SAW paling suka. Dia bukanlah itu sahaja. Kerana ada lagi makanan-makanan yang lain. Jadi sebab itu saya terjemahkan di antara makanan. Di antara makanan Nabi SAW paling suka ialah roti sarit, roti yang dicarik-carik rendam dalam kuah daging, dan juga halwa kurma seperti yang diterangkan tadi. Okey, sambung. Hadis yang ke-46. Hadis yang ke-46 ialah kana habbul uraqi ilaihi sallallahu alaihi wasallam dira'asyah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Sunni wa Abu Nuaimin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ni apa pula? Iaitu tulang yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa kita kata ni? Tulang yang paling baginda suka gigit. Dia baginda ambil gigit. Itu. Tulang yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka untuk apa kita kata makan dagingnya ialah tulang kaki kambing. Kaki depan kambing. Bukan kaki belakang, kaki depan. Kambing ada 4 kaki, kaki depan. Kanan dan kiri. Okey. Saya ulang semula. Tulang yang paling disukai adalah tulang yang paling disukai untuk digigit dagingnya. Terima kasih tu. Adalah tulang yang paling disukai untuk digigit dagingnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kaki depan kambing. Kaki depan kambing. Ini baginda sallallahu alaihi wasallam begitu suka untuk gigit dia punya tulangnya. Okey, hadis ini riwayat Ahmad dan juga riwayat Abu Daud dan juga riwayat Ibnu Sunni. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Sunni dan Abu Nuaim. 4 riwayat. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Sunni, Abu Nuaim daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Iaitu okey, kita tengok kan kambing dia ada kaki dia. Dia kalau kaki kat sini, kalau bahagian bawah tu kalau kita tengok kaki kan, kaki kalau bahagian bawah dia tu atas sini ni tak berapa, ni memang tak ada daging pun. Kalau ada pun sikit betul. Dia atas ni sikit. Bahagian nak pergi atas dekat bahagian pergi peha tu. Situ kan ada bahagian yang mana begitu lembut. Kan bahagian kat peha tu. Sini pun ada, satu lagi sini. Sini ada sikit. Jadi bahagian yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tu bahagian yang dekat atas tu. Maknanya ni kaki, yang dekat atas ni sikit sampailah kepada peha. Sebab bahagian itu ialah antara bahagian yang paling terbaik kat kambing. Lembut, dan kalau masak panggang, zaman dulu mereka biasa masak kambing panggang. Jadi bahagian itu paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya dah jelaskan sebelum ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang dapat makan kambing. Tapi kalau baginda dapat, baginda suka. Tapi jarang dah baginda dapat. Kerana dalam tempoh sebulan, 2 bulan, jarang dah baginda dapat makan kambing. Kambing ni pun biasa baginda sallallahu alaihi wasallam dapat makan kalau orang yang hidangkan makan, jamu makan. Waktu tu dapat makan kambing. Tapi kalau rumah baginda sih jangan makan kambing. Mungkin boleh dibilang wallahu alam, tapi jarang. Kadang-kadang dapat makan. Tapi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam dapat makan, baginda begitu suka untuk makannya, dan bahagian yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka ialah bahagian kaki depan tu. Dekat bahagian kita antara kaki atas sikit, kalau kita kata macam bahagian lengan lah, lengan. Bahagian lengan. Kalau kata bagi tu, dia tak ada tangan kan, semua kita panggil kaki. Tapi kalau kita tengok seolah-olah bahagian lengan. Jadi itu yang bahagian paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Macam mana Nabi makan? Nabi makan macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak potong, tapi Nabi akan ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ambil, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan gigit sendiri dengan gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sebutkan ni antara tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda ambil dan baginda gigit dengan gigi. Kan dalam hadis itu nahasya. Nahasya ni maksudnya baginda gigit dengan ni. Dan sebab itu saya terjemah tadi, bahagian daging, bahagian tulang yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka gigit untuk makan, iaitu bahagian kaki depan kambing. Macam seolah kalau kita tangan tu macam lengan lah kat situ. So daging tu ialah paling
lembut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Sunni, Abu Nuaim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi sebab itu bahagian itu memang sedap. Jadi sebab itu kalau kita makan kambing pun makan bahagian tersebut kan. Dan memang baginda sallallahu alaihi wasallam makan dengan gigitnya. Baginda ambil, baginda sallallahu alaihi wasallam gigit. Apa panggil baginda? Apa bahasa Melayu panggil? Gigit tu macam mana? Kan? Jadi itu antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau sahabat tengok, sahabat biasanya akan bagi bahagian tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Okey, sambung hadis yang terakhir, hadis ke-47. Ini hadis terakhir, hadis yang ke-47. Kana ahabbul amali ilaihi sallallahu alaihi wasallam madu ma alaihi wa in qalla. Hadis riwayat Tirmizi, rawahu Tirmizi wa Nasa'i an Aisyah radhiyallahu taala anha wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Hadis ni dia sama lebih kurang dengan hadis yang ke-36. Hadis yang ke-47 ni lebih kurang sama, bahkan mafhum dia sama dengan hadis yang ke-36 dulu. Hadis yang ke-36 dulu kan abuddin ilahi madawa ma ali sahibu. Tapi saya terjemah dulu. Hadis yang ke-47 ni apa dia? Adalah amalan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adalah amalan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang dilakukan berterusan walaupun sikit. Saya ulang semula terjemah hadis ni. Hadis yang ke-47 ialah amalan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun amalan itu sikit. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ni dah dijelaskan sebelum ini. Mana amalan yang mana paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang istiqamah, dilakukan berterusan walaupun mungkin sikit. Kan contohnya 2 rakaat tapi tiap-tiap hari lakukan berterusan sampai mati. 2 rakaat duha contohnya tapi tak tinggal. Walaupun sikit tapi berterusan. Itu adalah lebih afdal daripada banyak sekejap buat sekejap tak buat, sekejap buat sekejap tak buat. Jadi itu adalah amalan istiqamah ini begitu disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dulu hadis 36 pun kita baca hadis ini lebih kurang juga sama. Kana habbuddin ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Mana amalan agama yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam suka ialah yang pelakunya melakukannya berterusan. Yang ini pula amalan agama yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawa yang paling besar dalam amal ialah istiqamah. Kan tiap-tiap hari baca Quran, tiap-tiap hari zikir walaupun mungkin tak banyak. Yang penting itu istiqamah, maka itu yang dituntut daripada kita. Bukan Imam Bukhari, betulkan riwayat itu riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi. Hadis 36. Okey, baik. Hadis 36 tu yang kita dah baca dulu. Yang ini iaitu hadis ke-47. Hadis 47, amalan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang dilakukan berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Ini dua-dua ialah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini ialah hadis sahih lah. Hadis sahih. Baik. Wallahu a'lam. Sampai itu sahaja. Okey. Jadi yang depan ni kita akan sambung lagi. Jadi semoga Allah Taala beri kepada kita keberkatan dan kerahmatan dengan bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan semoga Allah tambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di akhirat nanti Allah bangkitkan kita dan Allah Taala himpunkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Taala mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.